Okey, kisah ni mula pada tahun 2010 macam tu lah. Hmm. Masa ni dekat Penang, saya duduk tempat. Masa tu tempat apa nama Batu Mau lah orang panggil. Duduk rumah kampung. Jadi ada satu masa ni rumah saya ada buat kenduri. Abang saya dia belajar konvo, dia dekat belah Pahang. Satu hari tu dia nak balik lah tapi naik bas. Dia beradik semua saya kumpul ramai dekat rumah. Jadi masa dia naik bas tu dia sampai dalam pukul 2-3 pagi. Jadi saya dengan sepupu saya lagi 3 orang pergilah ambil dia. Lepas dah ambil tu balik tu macam rumah saya lorong nak masuk tu dia ada hutan kiri kanan tau. Lepas tu depan rumah pun dia ada hutan lah, tebal jugalah hutan. Sebelum lepas masuk simpang nak ke rumah tu, saya ada nampak, bukan kata saya seorang nampak, 4 orang nampak. Okey. Perempuan baju putih, rambut panjang tapi bawah memang kain dia labuh warna putih, rambut panjang, dia dukung anak. Allahu Akbar. Lepas tu dia arah dia dari hutan, dia masuk ke laman rumah saya lah. Dekat rumah saya ada macam taman tu. Jadi kami terkaku sebelum nak sampai, tak sampai lagi, slow macam dekat minyak. Jadi bila dah parking tu, berhenti cari, tak ada pun. Yang tu yang pelik tu. Tapi masuk dalam rumah 4 orang ni terdiam. Lepas tu saya pun demam. Demam dalam masa 1 minggu tu, tiap-tiap hari saya kena tindih. Oh, selepas daripada kejadian tu? Selepas pada kejadian tu, selepas saya nampak tu, kena tindih, hari-hari kena tindih. Lepas pada seminggu tu, pada 7 hari tu, dengar berita ada mayat depan rumah saya. Allahu Akbar, subhanallah. Dalam hutan tu lah. Terkejut sebab sebelum tu kami ada bau busuk tapi tak tahu kata tu bangkai manusia. Allah. Lepas tu dalam seminggu lepas pada dah dapat tahu tu, dia sebab apa yang boleh tahu tu, budak-budak kampung tu mak depa suruh pergi cari daun pisang. Budak-budak tu pun masuk dalam hutan. Bila pergi cari tu, last terpijak, dia tutup dengan daun pisang. Allahu Akbar, subhanallah. Maknanya mayat tu dah berapa hari tu? Mayat tu yang betul dah duduk kat situ 2 minggu dah. Allahu Akbar. Mungkin sebab yang kami nampak tu dia nak bagi petunjuk kot, kan? Sebab dia nak bagi petunjuk dekat situ ada dia. Betul. Allah. Lepas tu wartawan semua datang lah, memang datang ramai interview kami juga masa tu. Kami cerita benda tu lah, cakap benda betul lah. Rupa-rupanya mayat tu Indonesia, perempuan. Dia kena rogol dekat tempat lain, buang dekat situ. Allahu Akbar. Jerut lah, apa leher dia ada tali. Yang tu memang tak boleh lupa lah sampai sekarang ni. Tapi kisah ni ada masuk dalam surat khabar ke? Ada masuk surat khabar. Memang ada masuk masa tu. Yang tu yang boleh tahu tu dia Indonesia, rakyat asing, kena rogol dekat tempat lain, kena bunuh, lepas tu buang dekat situ. Ingat tak tajuk dia? Tajuk dia saya tak ingat lah, memang dah lama dah. Masa tu saya umur belas-belas, sekarang dah 37 lah. Lama sangat dah. Kejap ni saya nak cuba dekat Google, Syam jumpa hantu. Tengok. Ada ke? Macam mana? Masa Syam jumpa dia tu, maknanya Syam jumpa dia tu dekat, memang betul-betul tepat dengan lokasi dia. Ya, betul-betul berdepan dengan rumah saya, jarak dalam 10 langkah macam tu lah. Dia ada dekat situ. Dalam seminggu tu kami memang ada bau, memang busuk sangat-sangat. Tak pernah orang kata bau, orang kata bangkai sampai macam ni. Kalau bangkai binatang pun kita tahu bau macam mana. Tapi yang ni dia punya bau memang menusuk dekat hidung kita. Tak terfikirlah kan nak masuk dalam hutan tu. Betul. Sebab yelah, manalah kita tahu tu petunjuk kan. Betul. Last lepas budak-budak tu pergi tengok, orang kampung semua bising. Wartawan tak sampai lagi, saya pergi tengok. Saya tengok dekat dia punya tubuh, dia tinggal tulang dah. Rambut dia melekat dekat tengkorak dia. Allahu Akbar. Lepas tu paha dia mungkin tak hancur lagi, tapi ulat besar-besar ni dekat paha, rapat-rapat ulat tu. Allah. Memang hari lepas pada tu saya tak boleh tidur lah. Seminggu 2 minggu jugalah pergi berubat. Yang orang lain, yang 3 orang gitu tak ada apa-apa? Sama. Pun kena gangguan juga? 4 orang kami sepupu.
Allah. Itu memang memang ngeri lah, tak pernah lagi lah tengok mayat depan-depan kan kena bunuh macam tu. Dia kena rogol dekat tempat lain, lepas tu dia lempar kat situ. Jadi Dia kata pelaku dia tu dapat ditangkap tak? dapat Hmm. menangkap Allahu tiga Akbar. orang tu. Tiga orang yang saya tahu, ada warga asing juga 2 orang, lepas tu rakyat kita seorang. Allah. Kejadian ni berlaku pada tahun 2010 2010 tak silap saya, ya betul 2010. Allah. Terima kasih terima kasih Syah. Baik sama-sama. Sorry Allah. kalau tak apa nak seram, Weh, tapi saya dah cerita okey pengalaman ni. okey. Cerita ni menarik. Okey. Saya suka cerita ni. Saya suka. Okey. Okey, terima kasih InsyaAllah. Syah. Sahabat, kemarin dah telefon 2 hari memang tak dapat. Nasib baik hari ni kau dapat. Allahu Akbar. Terima kasih Syah. Sama Wish. Okey, Okey. baik. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, macam ni. Saya bekerja dalam mall selama 8 tahun. Ui, lama ni. Kerja sebagai apa tu? Saya bekerja dalam butik lah. Oh, okey. Okey, ada satu ni macam dia lebih kepada butik-butik kewujudan tau. Okey. Saya bagi 2 lah. Butik kewujudan. So, kalau dekat dalam mall ni, dalam kedai-kedai butik ni kan, dia ada security system. Kalau kita tak dekat kedai, maksudnya kalau kita tutup kedai, kita akan pasang alarm. Okay. Ada satu kejadian ni, bila ada pergerakan waktu kita dah tutup kedai, alarm tu akan trigger tau. Oh, maknanya ada bergerak. Ada pergerakan lah dalam kedai tu. Ui. Dia akan alarm tu akan trigger, dan dia macam dekat bank tu kan, dia akan ada berbunyi. Dia macam bunyi orang masuk lah kan. Oh, macam ting tong gitu. Bukan, dia macam bunyi alarm, macam bunyi kuat lah. Oh, okey. Macam dia bagi tahu ada penceroboh macam gitu. Oh, okey. So, apa yang berlaku, alarm tu trigger dalam pukul 2-3 pagi. Okay. So, kita tak boleh masuk dalam mall. Jadi, selepas kita masuk kedai dalam pukul 7 lebih tu, kita cek CCTV apa yang menyebabkan dia trigger alarm tu. Kita sambung. Dalam pukul 3 pagi tu, masa alarm tu berbunyi kan, kita tak boleh masuk. So, kita cek waktu kita masuk kedai lah dalam pukul 7 lebih kan. So, apa yang berlaku, kita cek CCTV. CCTV tu, kita cek lah. Kalau ada pergerakan CCTV tu, dia akan menyala. So, apa yang kita nampak, kita punya rel pakaian tu, kan, dia macam direntap tau. Oh. Dia tak ada bergerak. Macam jauh kat lah. So, tu yang menyebabkan dia alarm tu berbunyi. So, kita memang tahulah, memang tak ada orang dalam tu kan. So, bukti tu, tapi kita tak ada lah, macam dah lama sangat dah, dalam 2016. Dulu kita ada simpan lah dia punya, tapi dah tak ada lah sekarang. Oh, maknanya nampak terang yang deri pakai baju tu bergerak Sebab dia ada roda kan, tapi dia kalau dia bergerak sikit-sikit pun, dia tak adalah akan trigger benda tu. Dia macam direntap. Dia macam terus bergerak jauh jugalah. Allahu Akbar. Satu. Hello? Okay, saya sambung ada lagi satu ke butik wujudan lah. Okay, di tempat yang sama? Saya kerja dengan company yang sama, tapi saya pindah banyak branch. Oh, okay, baik. Tapi di company yang sama. Okay, yang kedua ni waktu PKP. Waktu PKP kan, mall kan tak boleh buka kedai kan. So kita, bila dia boleh buka kedai tu, kita mop. Kita buat mop, kita bersih-bersihkan semua. Apa yang berlaku, masa kita mop tu, air yang kita mop lantai tu kan, masa nak kering tu, dia membentuk tapak-tapak kaki budak tau. Allahu Akbar. Tapak kaki kecil je lah. Tapak kaki kecil, dia menghala ke arah fitting room, tempat tukar baju tu. So, tu yang tu lah. Waktu tu kita orang seram juga lah, sebab kita nampak. Biasanya kalau ada pun, dia 1-2 je tau. Yang ni kita nampak dia punya arah mana dia pergi. So tu yang nampak jelas lah. Tompok-tompok tu dia ke mana. Dan tapak kaki tu memang ada jari-jari kuat. Allahu Akbar. Sebab saya macam saya selalu dengar Waris punya live ni, macam
semua macam kat luar tau. Dia punya event semua kat luar kan, macam jadi kejadian kat luar ni, saya kita yang dalam mall lah. So, mungkin tak seram sangat lah, tapi kita yang experience tu kita rasa lah. Itu orang kata masih lagi dalam konsep misteri dan juga misti. Sebab macam mana pakaian tu boleh bergerak, kemudian macam mana boleh ada tapak kaki seorang budak walaupun kita tahu memang tak ada orang. Memang tak ada orang sebab memang kita tak buka kedai kan. Selain daripada tapak kaki budak tu, macam kita punya cermin dalam sepanjang-panjang kita punya dinding tu cermin kan. So kadang-kadang masa kita lap cermin tu, dekat atas kali tu kita jarang sampai, macam 3 meter kan, atas tak sampai. Tapi bila kita buat detail cleaning atas tu, ada juga tapak tangan. Astaghfirullahalazim. Tangan budak juga. Memang saya budak-budak punya. So macam tu lah kita punya pengalaman je lah.